Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Jadi insya-Allah pada malam ini saya mengambil sedikit masalah untuk berbicara berkenaan tentang satu kenyataan yang kita dapati di dalam sela-sela wasiat terakhir Imam Al-Qardawi rahmatullah alaih yang sekarang ini tengah viral dikongsi sejak semalam petang tadi ataupun pagi tadi, dan alhamdulillah sekarang ini tengah viral di mana-mana lah di dunia Islam ini. Dan saya dapati ada yang salah menterjemahkan satu bahagian yang penting daripada wasiat Imam Al-Qardawi ini. Ya, inilah Qa'idah Al-Manar Al-Zahabiyah. Qa'idah Al-Manar Al-Zahabiyah, ataupun saya terjemahkan secara literalnya di dalam bahasa Melayu, Qa'idah Emas Al-Manar. Apa sebenarnya Qa'idah Emas Al-Manar ini dan apa kaitannya penamaannya itu sebagai Al-Manar? Apa kaitannya Qa'idah Emas Al-Manar ini dengan, ataupun kalau kita menterjemahkan dalam bahasa Inggeris, The Golden Rule of Al-Manar. Apa kaitannya kaedah ini dan juga kaedah yang kita akan sebutkan insya-Allah. Kaedah itu kalau kita tengok di dalam wasiat Syekh Al-Qardawi rahmatullah alaih, di dalam wasiat beliau di dalam poin nombor 6, kata beliau, saya terjemahkan di sini ya. Alhamdulillah sudah selesai terjemah, insya-Allah tunggulah esok hari akan diterbitkan ya, insya-Allah nantikan di bagian Abim Press akan diterbitkan terjemahan wasiat ini secara sepenuhnya. Cuma pada malam ini saya ingin highlight kepada satu poin yang telah disalah terjemahkan. Kata Syekh Al-Imam rahmatullah alaih, hendaklah mereka, yang dimaksudkan di sini ialah para pendakwah dan juga para ulama, hendaklah mereka menjadikan Qa'idah Al-Manar Al-Zahabiyah, Kaedah Emas Al-Manar ataupun The Golden Rule of Al-Manar, sebagai undang dan perlembagaan dalam interaksi dan muamalah sesama mereka. Kaedah itu apa? Nata'awanu fi mattafaqna alaih wa ya'dharu ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Terjemahannya, kita saling berbantu dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memaafkan sesama kita pada perkara yang kita selisihkan. Kaedah ini kenapa dinamakan Kaedah Al-Manar Al-Zahabiyah? Rupa-rupanya bagi yang tidak mengetahui, saya ada terbaca satu terjemahan dalam bahasa Inggeris tadi, diterjemahkan secara Google Translate ya, daripada bahasa Arab direct kepada bahasa Inggeris. Jadi bunyinya begini, the base of Golden Lighthouse. Betul-betul kaedah tu base, diterjemahkannya base, asas ataupun ialah asas ataupun macam batu asas bagi Al-Manar Al-Zahabiyah, Golden Lighthouse. Betul-betul zahab itu emas, maka diterjemahkannya Golden Lighthouse. Kan manar ni kalau kita terjemahkan menara tu, menara api ataupun lighthouse lah, manar, terjemahan directnya di dalam bahasa Arab. Tetapi bukan manar itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan ialah majalah Al-Manar. Majalah Al-Manar. Kaedah ini ada orang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Syekh siapa ni? Syekh Zulkarnain. Hayakumullah, ahlan wasahlan. Sama juga dari bawah Bayu juga ni ya. Alhamdulillah hari ini cuaca baik. Jadi kata Syekh rahmatullah alaih, Kaedah Manar Zahabiyah ini merujuk kepada, saya syarahkan di sini, letakkan sebagai nota kaki, merujuk kepada kaedah yang dinyatakan oleh Syekh Rashid Ridha rahimahullah di dalam majalahnya Al-Manar. Syekh Rashid Ridha ni seorang alim lah dan juga murid rapat kepada Syekh Muhammad Abduh rahmatullah alaihim. Dan beliau telah menerbitkan sebuah majalah ataupun majalah lah yang dinamakan sebagai majalah Al-Manar. Dan kaedah ini dinyatakan
Ya, kaidah nata'awan fi muttafaqan alaihi wa ya'dhur ba'dun ba'd fi ikhtalafna fih dinyatakan di dalam majalahnya itu, dan menjadi inspirasi dan juga pegangan bagi jutaan penggerak amal Islami di seluruh dunia pada hari ini. Kalau kita pergi ke Pakistan, kita pergi ke China sekalipun, kita pergi ke Uyghur, ke Kashmir, pergi ke even di Amerika Syarikat, ya, kalau kita tanya tentang kaedah ini ataupun terjemahan kaedah ini, mereka akan faham, mereka tahu. Sebab di mana saja adanya penggerak Islam, inilah asas kaedahnya, kita saling berbantu dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memaafkan pada perkara yang kita selisihkan. Dan dulu saya belajar di Saudi, of course kaedah ini antara kaedah yang selalu dijadikan sebagai bahan bantahan ulama, beberapa lah, saya tidak katakan semua, tetapi beberapa ulama yang ada di Saudi hatta ke hari ini sebenarnya, hatta ke hari ini dijadikan sebagai bahan bantahan itu. Apakah bantahan mereka? Kerana kaedah ini kononnya menolak amar ma'ruf nahi mungkar. Kaedah ini bertentangan dengan kaedah ini bertentangan dengan thawabit Islam, bahawa kita tolong alal bir wa taqwa wa la nata'awun al bir wal udwan. Kita saling berbantu hanya pada amal bir, amal kebajikan dan juga ketakwaan. Kita tidak akan saling berbantu dalam amal kejahatan. Katanya kaedah mandar ini bertentangan dengan firman Allah SWT. Kita jelaskan kaedah ini wa ya'dhuru ba'duna ba'd fi ma ikhtalafna fih, kita saling memaafkan pada perkara yang kita perselisihkan ini, ialah memaafkan dan berlapang dada dalam khilaf hanya berlaku dalam perkara yang bersifat furu' dan juga wasail. Furu' yang dimasukkan di sini ialah maafkan saya. Furu' yang dimaksudkan di dalam furu' yang dimaksudkan sini ialah dalam isu fiqh yang bersifat ijtihadi. Kamu mazhab Maliki, saya mazhab Syafi'i, kamu mazhab Hanafi, saya mazhab Hambali, maka ada unsur ya'zur itu, ada unsur saling memaafkan itu. Tidak apa, masing-masing mengamalkan mazhabnya pada perkara yang dikhilafkan. Dan juga dalam perkara wasail. Dalam setengah negara demokrasi misalnya tidak boleh dilaksanakan secara sepenuhnya. Maka wasilah itu berbeza, wasilah untuk menegakkan kebenaran itu berbeza daripada satu negara kepada negara yang lain. Misalnya kalau di Malaysia, demo secara aman itu diiktiraf sebagai salah satu daripada wasilah untuk menegakkan kebenaran. Maka dan dilindungi oleh perlembagaan. Maka wasilah itu sesuai untuk Malaysia. Kalau kita gunakan wasilah yang sama untuk pergi ke misalnya ke Saudi, pergi ke negara-negara yang begitu menjaga institusi politiknya dan tidak boleh muzaharat dan seumpamanya, maka wasilahnya perlu diubah. Dan kita tidak akan menyalahkan orang-orang Saudi misalnya kenapa tidak berdemo. Kita tidak akan kata kepada orang-orang Saudi tidak akan boleh marah kepada kita kenapa kita berdemo. Sebab itu perbezaan dalam wasilah. Yang penting ialah tahqiqil adl. Kita menegakkan keadilan itu. Adapun dalam perkara yang bersifat usul dan bersifat akidah, yang beriman kepada keesaan Allah SWT, kepada kenabian Rasulullah SAW, kepada wujudnya hari akhirat, dan juga yang bersifat menjaga maqasid hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafs dan seterusnya, itu perkara yang kita tidak boleh kompromi. Maka tidak terguna kaedah ini. Kalau khilaf berlaku pada itu, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sebenarnya apa yang difahami, apa yang ditasawurkan oleh sebahagian ulama-ulama Salafi, meskipun mereka, tetapi dalam hal mereka mentafsirkan kaedah al-manar al-dhahabi ini, mereka tersilap. Dan kita kena jelaskan itu. Kerana hal ini kalau kita pergi ke mana-mana negara pun, mana-mana penggerak amal Islami, kita tidak akan berkompromi dalam perkara usul. Kita hanya berkompromi pada perkara yang bersifat furu' dan juga al-wasail. Wallahualam.
Jadi insya-Allah nanti kan tunggulah besok akan diterbitkan secara penuh ya terjemahan bagi wasiat Imam Al-Qaradawi rahmatullah alaih. Kita doakan agar roh beliau bersemadi dengan tenang dan juga agar keluarga beliau dikurniakan kesabaran dan umat Islam diberikan penggantinya insya-Allah taala, kerana Rasulullah SAW berjanji dalam hadis yang sahih bahawa setiap ulama yang meninggal itu akan diganti dengan udulah, dengan orang yang semisal dengannya. Cuma saya katakan dalam beberapa proses sebelum ini kita belum nampak lagi, tetapi qadarullah wa masya fa'al, mungkin dalam masa 5 ke 6 tahun akan datang Allah akan perlihatkan siapakah yang boleh menggantikan Syekh Al-Qaradawi rahmatullah alaih insyaallah taala. Jadi itulah kaedah Menara Zahabiyah. Jangan disalah terjemahkan base of Golden Lighthouse. Itu salah ya, jangan diikut terjemahan itu. Insyaallah nanti kan terjemahannya dan juga penjelasannya dalam penerbitan kita, siri penerbitan kita yang akan datang mengenang Syekh Al-Qaradawi rahmatullah alaih. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.